Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat petang dan salam sejahtera. Saya Dr. Musyadah Ahmadun akan mewakili pasukan ataupun kumpulan saya dalam pembekalan tajuk atas kerja kami iaitu penilaian keberkesanan kursus etika dan peradaban berdasarkan model KIPP ataupun model CIPP yang biasa disebut melalui analisis faktor penerkaan. Sebelum saya membentangkan ataupun menerangkan lebih lanjut berkaitan tentang tajuk atas kerja ini, adalah mulik saya memperkenalkan dulu siapakah ahli kumpulan saya, iaitu saya sendiri Dr. Musyadah Ahmadun, Dr. Muzalifah Monil, Nurul Ilmu Ambo, Dr. Masni Mustafa, Sharifah Sari Datuk Asal, Siti Nur Hafizan Panglima. Berikut merupakan isi kandungan bagi topik perbincangan pada hari ini. Yang pertama, kita akan mengenal dulu berkaitan tentang CIPP dan juga apakah yang dimaksudkan dengan CIPP dan juga apakah itu kursus etika dan peradaban berdasarkan model KIPP lah. Dan seterusnya kita akan melihat kajian literature yang mana kajian-kajian yang pernah mengkaji berkaitan model CIPP, and then apakah metodologi yang digunakan di dalam kertas kerja ini, dan selepas itu kita akan melihat dapatan kajian yang menjurus kepada analisis faktor penerokaan dan seterusnya kita akan lihat sedikit kesimpulan dan juga rujukan. Seterusnya kita pergi kepada pendahuluan. Jika kita lihat model penilaian KIPP ini, sebelum kita pergi lebih lanjut, kita melihat dulu apakah yang dimaksudkan dengan model penilaian KIPP. Model penilaian KIPP ini ataupun selalu disebut sebagai CIPP, dia adalah singkatan bagi beberapa penilaian lah. Pertama sekali itu adalah penilaian terhadap konteks, I itu penilaian terhadap input, dan P itu ada penilaian kepada proses, dan seterusnya P yang terakhir adalah penilaian terhadap produk. Model CIPP ini, di mana yang kita ketahui dia memang telah banyak digunakan dan ia telah diperkenalkan di Ohio University oleh Daniel Staffelbaum, dan dia memang sering digunakan, model ini sering digunakan bagi menilai keberkesanan sesuatu program latihan di institusi pendidikan ataupun akademik itu sendirilah. Dan jika kita lihat pendekatan KIPP ini adalah bertujuan untuk apa? Adalah untuk kita menilai penambahbahagikan sesebuah kurikulum itu. Dan kita menunjukkan bahawa pelaksanaan model KIPP ini penting sebagai penanda aras keberhasilan sesebuah program, seterusnya memperbaiki program tersebut. Oleh itu, pihak penyelidik ataupun pengkaji tertarik untuk mengkaji model inilah, dan sebagai kursus baharu yang diperkenalkan di universiti iaitu kursus etika dan peradaban, penilaian perlu dijalankan agar pelaksanaan kursus etika dan peradaban ini selaras dengan objektif dan matlamat penawaran yang telah diberikan oleh pendidikan, oleh orang cakap IPTA itu sendirilah, oleh institusi pengajian tinggi itu sendirilah. Dan seperti mana yang kita ketahui, mungkin di sini memang banyak pengajar-pengajar daripada pensyarah-pensyarah daripada UiTM yang mana subjek kursus etika dan peradaban ini dia adalah baru start daripada 2019 yang mana ia menggantikan hubungan etnik lah. Oleh itu pengkaji terpanggil untuk mengkaji ataupun membuat semakan terhadap instrumen penilaian keberkesanan kursus etika dan peradaban terhadap pelajar UiTM cawangan Kota Kinabalu khasnya berdasarkan model KIPP. So untuk kita kita melihat dulu adakah instrumen-instrumen yang ada di dalam borang kaji selidik itu sesuai ataupun tidak untuk dijalankan untuk kita buat penilaian bagi kursus etika dan peradaban itu tadi. Seterusnya kita pergi kepada kajian literature. Ada beberapa ahli akademik ataupun pakar yang membincangkan, sebenarnya ramai pakar yang membincangkan berkaitan tentang penilaian ataupun model KIPP inilah.
Okey, first kali kita akan lihat apakah itu penilaian konteks, lepas itu apakah ini dimaksudkan dengan penilaian input, apakah dimaksudkan dengan penilaian proses dan juga apakah yang dimaksudkan dengan penilaian produk. First kali kita lihat kepada apakah yang dimaksudkan dengan penilaian konteks. Penilaian konteks adalah satu perkara yang mana ia menjelaskan dan memperincikan berkaitan tentang persekitaran, berkaitan tentang keperluan, berkaitan tentang populasi dan juga sampel yang diberikan dan objektif sesuatu projek itulah. Dan menurut pembuat model ini sendiri iaitu Staffelbaum dan juga ada beberapa pengkaji seperti Nur Aryani dan et al. Menerangkan bahawasanya menerangkan dengan lebih terperinci bahawa penilaian konteks ni adalah tujuannya adalah untuk menilai status keseluruhan objek ataupun objektif itu sendiri, mengenal pasti kekurangan dan juga kekuatan yang boleh digunakan untuk memperbaiki persekitaran program itu sendirilah. Dan seterusnya kita lihat pula kepada penilaian input. Penilaian input ini adalah bertujuan untuk menilai strategi dan juga sumber yang boleh digunakan ataupun yang boleh diperolehi untuk digunakan dalam proses pelaksanaan kurikulum. Dan ia bertujuan untuk melakukan penganalisisan dan penilaian terhadap contohnya aktiviti-aktiviti, strategi-strategi dan juga prosedur-prosedur sesuatu program sama ada program prosedur-prosedur ataupun aktiviti-aktiviti yang dijalankan itu menepati matlamat yang telah dibina ataupun sebaliknya. Dan ia juga bertujuan untuk mengawal dan memperbaiki perancangan kurikulum tersebut. Seterusnya kita lihat pula kepada penilaian proses. Penilaian proses ini lebih dikenali sebagai proses penilaian proses yang mana ia merupakan suatu proses pelaksanaan program untuk menyediakan senarai rujuk utama bagi melakukan pemantauan berterusan. Dan maklumat ini perlu diketahui dari masa ke semasa untuk mengawal pelaksanaan program. Dan yang terakhir sekali adalah penilaian produk. Penilaian produk ini dijalankan dengan melihat 4 aspek iaitu kesan dia, keberkesanan, kemampanan dan juga kebolehgunaan. Yang mana instrumen seperti ujian, temu bual dan juga pemerhatian digunakan sepanjang menjalankan penilaian produk bagi melihat dan menganalisis perubahan tingkah laku yang berlaku selepas pelaksanaan sesebuah kurikulum pembelajaran. Okey, seterusnya kita pergi kepada metodologi kajian. Bagi metodologi kajian ini, kita akan melihat dari sudut reka bentuk kajian, bagaimanakah data ini dikumpulkan dan juga bagaimana data ini dianalisis. Bagi reka bentuk kajian, kajian ini adalah berbentuk kuantitatif yang mana populasi kajian ataupun sampel kajian itu terdiri daripada 150 orang pelajar yang mengambil kursus etika dan peradaban di UiTM Cawangan Sabah. Dan dari sudut pengumpulan data pula, soal sidik kajian ini, dari sudut pengumpulan data kita menggunakan soal sidik kajian yang mana soal sidik kajian ini mempunyai 51 item dan dibahagikan kepada 4 konstruk iaitu berdasarkan penilaian berdasarkan model KIPP iaitu penilaian konteks, penilaian input, penilaian proses dan juga penilaian produk. Dan untuk analisis data, setiap item diukur menggunakan skala Likert 5 mata dan dapatan dianalisis dengan menggunakan SPSS versi 22 yang mana analisis ini memfokuskan kepada analisis faktor penerokaan. Okey, bagi pengetahuan semua, kajian ini menggunakan instrumen adaptasi dan modifikasi soal sidik berdasarkan daripada kajian-kajian lepaslah. Contohnya kajian Karatas Hakan, Perseval 2011, Syamsa Aziz 2018, Nur Kamaria Fani 2019 dan juga Vincent 2021. Semua kajian-kajian lepas ini adalah berkaitan tentang model CIPP lah
Dan ini adalah konstruk kepada pembahagian mengikut konstruk lah, yang mana kita ada 5 bahagian, iaitu pertama demografi pelajar yang mempunyai bilangan item, maksud tu bilangan soalan iaitu sebanyak 6 soalan, and then penilaian konteks ada 9 soalan, penilaian input ada 9 soalan, penilaian proses ada 13 soalan, dan juga yang terakhir sekali ada penilaian produk sebanyak 14 soalan. So secara keseluruhan jumlah item yang ada di dalam konstruk soal selidik ini adalah 51 item. Okey, yang seterusnya adalah dari sudut dapatan kajian. Dapatan kajian bagi kajian ini ataupun bagi paper ini terdapat 3 pendapatan kajian yang boleh kita lihat. Yang pertama kita akan lihat apakah nilai kebolehpercayaan setiap konstruk. And then yang kedua kita kena lihat juga kepada ujian kecukupan iaitu sampel Kaiser Meyer Olkin ataupun KMO dan juga Bartlett. Dan seterusnya yang terakhir sekali kita nak melihat apakah analisis faktor penerapan EFA bagi model CIPP. Seterusnya kita lihat kepada dapatan kajian yang pertama. Jika kita lihat nilai kebolehpercayaan setiap konstruk, di sini terlihat ada 4 konstruk yang kita tumpukan, iaitu konstruk dari sudut penilaian konteks, penilaian input, penilaian produk dan juga penilaian proses. Penilaian proses dan juga penilaian produk. Minta maaf dia ada kesalahan di situ. Penilaian proses dan juga penilaian produk. Yang mana jika kita lihat dalam penilaian penganalisisan nilai kebolehpercayaan setiap konstruk ini, yang kalau kita lihat kebolehpercayaan konstruk soal sidik yang kita telah uji menggunakan pekali alpha Cronbach, dan kita lihat di situ nilai alpha Cronbach dilaporkan melebihi 0.7, yang mana menunjukkan bahawasanya konstruk ini, instrumen ini ataupun konstruk instrumen kajian ini mempunyai nilai konstruk yang tinggi, yang mana kalau kita lihat boleh dilihat di sini penilaian konteks di situ Cronbach alfanya adalah 0.91 melebihi 0.7, dan penilaian input 0.924, penilaian produk 0.959 dan juga penilaian produk 0.952. Ini menunjukkan bahawasanya keempat-empat konstruk ini mempunyai kebolehpercayaan ataupun nilai alpha Cronbach yang tinggi dan melebihi 0.7. Seterusnya kita lihat kepada dapatan kajian yang kedua. Jika kita lihat dapatan kajian kedua, di sini kita akan melihat kepada kesahan konstruk item model CIPP tadilah yang 51 konstruk itu 21 item tersebut. Okey, hasil daripada analisis faktor yang dilakukan dan berdasarkan prinsip KMO dan Bartlett, jadual ini menunjukkan nilai KMO di sini kalau kita lihat adalah 0.942 dan juga dan nilai Bartlett itu sendiri adalah signifikan, iaitu 0.0 dan kalau kita lihat Bartlett di sini pun adalah sebanyak 6745.895 lah. Dan daripada analisis KMO dan juga Bartlett ini menunjukkan bahawa faktor analisis boleh dijalankan dengan kesimpulan bahawasanya jumlah saiz sampel mencukupi dan korelasi item adalah diterima mengikut analisis seterusnya lah. Seterusnya kita pergi kepada dapatan kajian yang ketiga, iaitu kita nak melihat EFA bagi model CIPP inilah. So kita akan lihat satu persatu EFA dia lah dari sudut konteks, dari sudut input, dari sudut proses dan juga dari sudut produk CIPP itu sendirilah. Dan kita lihat adakah dalam dapatan EFA ini adakah terlahirnya konstruk baru. Dan sebelum saya memulakan dapatan kajian yang ketiga ini, kita kena faham menurut awam EFA ini ataupun analisis faktor penerokaan ini kenapa perlu dijalankan? Kerana jika instrumen itu dibina sendiri ataupun diadaptasi ataupun diterjemahkan ke dalam bahasa lain, ia perlu dijalankan EFA. Oleh itu, kalau kita lihat bagi kajian ini, analisis EFA ataupun analisis faktor penerokaan perlu dijalankan untuk menentukan mana satu
faktor pemberat bagi setiap soalan. Mungkin kalau kita lihat dalam konstruk soalan yang pertama, dia berbeza. Mungkin cara membantu pelajar menguasai kandungan pembelajaran ni dia kepada soalan yang ke-9. Tetapi bila kita telah membuat EFA, contohnya pensyarah membantu pelajar menguasai kandungan pembelajaran tu mempunyai konstruk ataupun konteks yang tertinggi, yang mana dia mendapat tempat yang kita kena meletakkan dia kepada soalan yang pertama lah. Okey, dan kalau kita lihat juga menurut Hafsah, saya sampel, ada beberapa saya sampel menurut Hafsah semasa kita menjalankan EFA lah, antaranya sekurang-kurangnya 100 responden. Oleh itu dalam kajian ini kita telah melebihi 100 responden, iaitu sebanyak 150 orang responden lah. Okey, dan manakala faktor pemberat kepada kepada EFA ini adalah mesti kurang, kalau ia kurang daripada 0.3, faktor pemberat tersebut perlu dibuang lah, perlu digugurkan. Contohnya macam di sinilah. Okey, and then kalau faktor pemberat itu lebih daripada 0.4, ia perlu dikekalkan. Ini kerana menurut Samuel, faktor pemberat melebihi 0.4 ini adalah stabil untuk penggunaan analisis faktor. Jika kita lihat bagi penilaian konteks, kita lihat di sini faktor pemberatnya adalah lebih daripada 0.4, iaitu paling tinggi adalah 0.79, dan diikuti yang lain ada juga 0.685, 0.682, berpandukan kepada konstruk soalan tadi, konstruk soalan daripada penilaian konteks tersebut. Seterusnya kita lihat kepada analisis faktor bagi penilaian input. Jika kita lihat di situ ada beberapa item soalan. Kalau kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 soalan di dalam orang cakap penilaian input itu sendiri. Dan kalau kita lihat bagi konstruk soalan untuk input itu, kalau ikut yang awal-awal sekali, bilangan itemnya adalah sebanyak 9. Tetapi ada yang diletakkan setelah kita buat EFA, maka ada 10 item dia, ada satu item baru lah. Maksudnya bukan item baru yang ada konstruk baru, tidak. Tetapi item itu juga diambil daripada bahagian-bahagian lain yang mana EFA ini merasakan ia sesuai diletak di dalam penilaian input lah. Dan kalau kita lihat di sini, bahagian yang paling tinggi adalah 0.73, iaitu kursus ini memberi lebih pengetahuan kepada saya lah. So kita perlu susun EFA ni tujuannya adalah untuk kita menyusun juga semula konstruk-konstruk soalan yang ada supaya bertepatan dengan objektif yang kita hendak laksanakan lah. Jika kita lihat di sini nilai input, penilaian input yang mana nilai dia 0.73 itu yang paling tinggi lah dan yang paling akhir sekali adalah 0.492. Di situ pun kita boleh ambil lagi, tetapi kita boleh lihatlah jika ia tidak bersesuaian, kita boleh gugurkan dia. Tapi daripada sifir EFA tadi kita lihat 0.4 itu masih boleh diterima dan boleh digunakan untuk dalam penerokaan analisis faktor penerokaan. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada konstruk yang ketiga, iaitu kepada penilaian proses. Jika kita lihat daripada metodologi tadi melihat bahawasanya bagi jumlah soalan kepada penilaian proses adalah 13 soalan, tetapi apabila telah dianalisis menggunakan analisis faktor penerokaan EFA, maka terjadinya 10 soalan yang bersesuaian untuk bagi penilaian proses lah, yang mana nilai yang paling tinggi situ adalah 0.623 dan nilai yang paling rendah adalah 0.453. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada penilaian produk. Seperti biasa juga, kita lihat balik kepada jumlah item yang asal dalam soalan
model CIPP ini, jika kita lihat jumlah item asal bagi penilaian produk adalah 14 item ataupun 14 soalan. Okey, dan selepas dia dianalisis melalui analisis faktor penerokaan EFA, hanya 4 soalan yang sesuai diletakkan di dalam konstruk penilaian produk ini, iaitu kandungan kursus ini berkaitan dengan bidang pengajian saya, kandungan kursus ini berkaitan dengan ni ada dua so kita boleh buang antara mana satu yang kita rasa inilah yang paling tinggi Kursus ini relevan ditawarkan kepada pelajar universiti, kursus ini selaras dengan keperluan industri dan juga kerajaan lah, yang mana nilai yang paling tinggi itu adalah 0.764 dan yang paling rendah adalah 0.61. So di sini kalau kita lihat ada dua item yang sama kandungan khusus ini berkaitan dengan bidang pengajian saya So kita boleh lihat mana satu yang paling tinggi dari sudut nilainya kita boleh gugurkan. Okey, yang seterusnya jika kita lihat di sini daripada hasil analisis faktor penerokaan didapati wujud konstruk baru. Ada 3 konstruk baru yang mana ia mewakili dari sudut konstruk kita boleh letak dia sebagai konstruk kreativiti lah konstruk kreativiti yang mana konstruk ini mengandungi unsur kreativiti, unsur inovasi dan juga keterampilan. So, konstruk baru ini perlu diletakkan dalam soal selidik model CIPP. Kita boleh letakkan dia KIPP K. K itu mewakili kreativiti. Sebenarnya yang ini daripada mana kita dapat? Ini didapati juga daripada soalan yang memang sedia ada di dalam soal selidik itu tadi. Cuma dia dibentuk menjadi konstruk baru yang lebih sesuai untuk ditanyakan kepada pelajar-pelajar yang mengambil kursus etika dan pembelajaran inilah. Dan daripada kajian ini juga kita mendapati ada konstruk baru kan. Konstruk ini juga amat penting konstruk kreativiti ini. Kenapa ia amat penting? Kerana kalau kita lihat kepada subjek yang diajar, etika dan peradaban ini, dia lebih kepada teori dan berbentuk fakta. Jadi kita perlu juga bertanya kepada para pelajar, adakah dengan pembelajaran etika dan pelajaran ini, etika dan peradaban ini dapat membentuk nilai-nilai kreativiti dan juga inovatif yang ada di dalam diri mereka. So, daripada analisis ini dapat kita lihat bahawasanya wujudnya satu konstruk baru. Jika kita lihat daripada kajian-kajian yang terdahulu, mereka hanya menggunakan konstruk CIPP sahaja, tidak ditambah dengan konstruk baru. Tetapi bagi kajian ini, untuk penerusan kajian ini, perlulah menambah satu konstruk baru khas untuk menilai sejauh mana kreativiti dan juga inovasi dan juga keterampilan pelajar dalam mempelajari etika dan juga peradaban, subjek etika dan juga peradaban. Okey, secara keseluruhannya kita boleh dapati terdapat 4 item penilaian berdasarkan model KIPP telah digunakan dalam kajian ini, iaitu dari sudut penilaian konteks, penilaian input, penilaian proses dan juga penilaian produk lah. Justru itu, keperluan untuk mengubah sebuah instrumen yang sedia ada adalah sangat diperlukan dengan melaksanakan EFA agar kesemua item yang terlibat relevan berdasarkan kepada faktor-faktor yang telah ditetapkan lah. Dan jika kita lihat, kajian-kajian terdahulu juga menunjukkan dalam model penilaian KIPP hanya terkandung 4 faktor sahaja. Namun, hasil analisis faktor penerokaan EFA yang terbaru ini, yang kami laksanakan ini perlu wujudnya satu faktor lagi, faktor baru iaitu menilai dari sudut unsur kreativiti, dari sudut inovasi dan juga keterampilan lah. Oleh itu, kewujudan konstruk baru ini dapat menambah baik model KIPP pada masa yang akan datang. Seterusnya, jika kita lihat tahap kebolehpercayaan instrumen ataupun soal selidik ini mempunyai nilai perkali alfa kromak yang sangat tinggi melebihi tahap yang sepatutnya lah. Ini menunjukkan bahawasanya kesesuaiannya digunakan mempunyai kesesuaian dalam kita menggunakan untuk kajian ini dan juga kajian-kajian yang seterusnya lah. Oleh itu, penyelidik ataupun penulis mencadangkan untuk kajian yang akan datang, analisis ini mesti diteruskan dengan gabungan
dengan gabungan confirmatory factor analysis ya ataupun CFA untuk membangunkan model SEM yang sepadan dengan data yang dikumpulkan. Selain itu, kajian ini akan datang juga boleh ya ataupun dapat dikembangkan dengan menambah baik kajian-kajian berbentuk kualitatif dan juga mixed method. Dan secara ringkasnya, apa yang kita boleh lihat, model KIPP yang dianalisis melalui analisis faktor penolakan ini telah mengesahkan bahawasanya kesemua item dalam soal siling ini adalah dipercayai dan sah digunakan untuk analisis yang seterusnya. Okay, dengan itu saya wakil daripada kumpulan yang membentang paper pada hari ini mengucapkan terima kasih kepada pihak penganjur dan jika ada persoalan ataupun pertanyaan dan juga penambahbaikan bolehlah berhubung dengan saya Dr. Musyaidah Ahmadun di email musyaidah@uitm.edu.my. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.